tempat dia tidur menghadap anak dia. Jadi belakang tu ada ruang lah. Dia kata tiba-tiba dia kata dekat belakang dengar bunyi budak tengah gelak. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syu. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, seperti biasa Hafiz, sebelum kita mula kita nak bagi tahu kita ada Sport Overseas Academy yang mana yang berminat nak join, yang nak cari duit tepi seperti suri rumah atau pelajar ataupun sesiapa yang ada kelapangan, ada masa sikit tak tahu nak buat apa. Ini ada platform untuk korang cari duit tepi dengan mudah. Betul. Dan korang kalau nak menjanakan pendapatan korang selepas raya ni dengan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia bisnes eBay ni, korang boleh join kelas Dr. Zul Arifin ni. Yang best ni dia akan ajar korang A to Z. Dan kliklah link dekat bawah ni untuk korang pilih nak belajar secara face to face ke, nak belajar online pun boleh. Okey, jadi apa yang kau nak buat? Daftarlah dulu. Okey. Jadi sebelum kita mulakan dengan cerita, jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada TikTok, ada Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Kami pun tengah buat kontes. Jadi apa kata korang dapatkan duit raya pada kontes tersebut. Ada pengalaman seram, boleh cerita di platform TikTok, stage kami, hashtag dan juga follow kami. Betul. Alright. Okay Hafiz, hari ni kita bersama dengan siapa ni? Hari ni antara caller yang diminta-minta oleh kita punya viewer, iaitu Apek. Yelah, aku pun tertunggu-tunggu juga kan. Jadi mungkin kita nak bersapalah dulu dengan Apek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Apek sihat Sihat, alhamdulillah. Sebenarnya Apek ni baru balik kerja. Jadi rushing kan. Jadi kita ni betul, sebenarnya dalam bulan puasa ni Pek. Kan bekerja sepatutnya kena lebih kuat lah puasa ni. Itulah tu, bulan puasa ni memang kena kerja lebih sikit. Macam saya kerja dekat mall, so memang banyak event sikit lah. Betul. Faham. Okey, bolehlah bulan-bulan puasa ni dekat mall pula, habis tu kata jualan-jualan murah. Betul. Jadi kena kerja keras sikit lah kan. Okey baik, kita dah melalui berapa part dah? Part 1, part 2, rasa yang ni yang ketiga, betul. Ketiga. Okey, hari tu dah belanja macam cerita. Yang mana korang belum tengok part 1, part 2, boleh tengok link di bawah. Dekat description ada, ataupun boleh pergi playlist kita. Jadi hari ni Pek nak cerita tentang apa? Okey, baik. Hari ini saya ada 3 kisah yang betul-betul baru berlaku dekat saya bulan lepas dan juga bulan ni. Maksudnya dalam bulan-bulan lepas tu, awal-awal bulan nak masuk Februari ni tu lah. Baru lagi jadi ni Baru lagi. Memang ada tiga perkara yang berlaku dekat saya. Tapi yang pertama ni agak ekstrim sikit lah, yang pertama ni. Kita memang suka dengan yang ekstrim ni. Okey, baik. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama daripada Apek. Tanpa masa, dipersilakan. Okay, so ada satu hari tu saya dengan kakak saya, kita orang plan nak bawa budak-budak, kira anak saya dengan anak buah saya sekali lah, pergi playground. Lepas tu waktu tu kita orang ingat nak cari satu playground yang indoor bukan outdoor. So kita orang tengok buat masa tu dekat area Damansara lah, ada satu playground indoor. Bayar pun tak adalah mahal pun, sebab dia boleh main unlimited. Murah lah, dalam 20 lebih macam tu. So kita pun bawa lah budak-budak tu pergi ke playground indoor. Tapi kita orang datang waktu tu around 5.30 macam tu, dah petang lah.
Bila katakan kita orang dah sampai, tapi waktu saya datang situ, yang saya ingat sebab kita orang bukan datang hari cuti, kita orang datang hari biasa, hari Isnin atau Selasa macam tu. Dan tempat tu memang boleh katakan, saya boleh kira pakai jari lah, beberapa segelintir je orang dekat dalam indoor playground tu, dalam 2, 3, 4 orang saja dekat dalam tu. 2, 3 buah keluarga lah, termasuk dengan kita orang sekali. Kita orang dah masuk, dah bayar apa semua. And then saya cakap dengan kakak saya, playground tu dia memang agak besar. Saya boleh katakan kalau kedai dia 5 ke 6, 7 lot kedai dia memang besar. Daripada depan hingga ke hujung, maksudnya daripada hujung ke hujung memang besar lah. So saya bawa family saya pergi ke playground tu. Dan saya nak pastikan diorang semua dah selamat. So saya ingat nak pergi lepak kejap lah, sebab tempat kawan saya bekerja dekat situ. Saya keluar kejap, saya dah pesan lah dekat akak saya semua, minta tengok budak-budak kejap, dengan wife saya semua minta tengok budak-budak. Saya keluar kejap. Okey, lagi satu, saya tak risau sangat sebab dekat indoor playground tu bahagian pintu diorang dah ada security yang jaga tau. Maknanya kalau budak-budak kalau nak keluar tanpa ibu bapa, memang diorang tak bagi keluar. Ataupun kalau macam ada orang tak dikenali ke, dia bila masuk tu dia mesti ada gelang tangan tu, dia ada pakai sarung gelang tangan lah. So orang yang tak dikenali tak dibenarkan masuk. And then saya yakin lah untuk tinggalkan diorang dekat situ. Kemudian saya dah pergi jumpa kawan saya tu, saya nak patah balik lah. Nak patah balik ke playground tadi. Tiba-tiba saya nampak waktu tu dah senja. Saya rasa dah nak dekat pukul nak dekat 7 lebih rasanya. Lepas tu saya pergi ke playground tu balik, saya dah masuk. Dan tiba-tiba saya nampak anak buah saya, memang 100% demi Allah saya nampak anak buah saya waktu tu. Tapi waktu tu dia tak tengok saya, dia berpaling, dia membelakangi saya. Dia membelakangi saya, dia tengah pandang ke arah lain, tempat lain. And then saya pun macam, okey, tak apalah, saya kata kan, mungkin dia nak main kat tempat lain. Tapi saya pergi dekat dia sambil saya pegang kepala dia lah. Saya panggil, saya nyaut kan, Aura, saya kata kan, jom pergi main kat sana, nanti mami cari. Dia tak jawab saya punya ni lah, saya punya nyaut tu, dia tak jawab. So saya pun macam, tak apalah, budak-budak ni nak main kat situ kot, tak apalah, saya bagi je lah. Dia pergi ke arah sana. And then saya jauh sikit sebelum saya nak tinggalkan dia seorang-seorang tu, saya tengok dulu dia, tapi dia masih tak pandang saya. Dia tak pandang saya. Lepas tu jadi memang baju dia, rambut dia, sebab ibu dia buat rambut dia tu tokcang tau, sebab memang secam lah rambut anak buah kita kan, dan ketinggian dia semua, baju memang sebiji. Lepas tu sebelum saya sampai dekat dia, saya nampak muka dia sebenarnya, tapi bila saya dah dekat, dia baru membelakangi waktu tu. So, jadi bila saya tengok dia dah pergi jauh, saya pun pergilah dekat ke arah family saya yang tengah berkumpul kat ujung sana lah. Kemudian dah sampai je dekat sana, saya pun cakap dengan wife saya. Saya katalah, tu Aura main dekat sana tu, mami dia tak marah ke main jauh-jauh macam tu? Jadi wife saya kata, Aura main dekat sana? Awak biar betul, Aura dekat sini dari tadi. Saya pun Allahuakbar. Saya kata, biar betul saya juga kan. Saya siap bangun, saya siap cari anak buah saya. Waktu tu memang saya tak nampak anak buah saya dekat area di situ lah. Rupanya dia tengah menjorok kat dalam gelosor kat sekitar situ. Lepas tu saya cakap dengan kakak saya. Saya kata, Kak, Aura memang dekat sini ke dari tadi? Lepas tu kakak saya pun, Aura kat sini lah dari tadi. Kebetulan waktu saya tengah berborak dengan kakak saya, cerita pasal anak buah saya tu, tengah maghrib. Memang dengar bunyi orang azan maghrib kat situ. Lepas tu saya kata, alamak, saya cakap ni dah senja ni, biar betul saya kata. Lepas tu yang saya cakap kat akak saya ceritalah, masalahnya abang nampak Aura kat depan tadi, siap pegang lagi. Muka memang sebiji, saya kata, memang bukan anak orang lain. Sebab lepas sahaja kakak saya terkejut, WhatsApp pun saya terkejut. And then saya pergi ke depan balik, saya nak pastikan balik yang tu ada anak orang lain ke, ataupun pelanduk dua serupa kan. So saya pergi depan balik. Pergi depan, lepas tu saya sampai je dekat area kaunter. Saya tengok dekat kawasan situ memang tak ada orang. Dan 2-3 buah keluarga tadi pun memang dah balik. Sebab diorang balik rasa sebelum maghrib tu diorang dah keluar lah. So tinggal kita orang, family kita orang je yang dekat situ. Saya nakkan kepastian, saya tanya orang kaunter security tu lah. Sebab waktu saya nampak anak buah saya tadi, dia dekat kawasan kaunter tu. And then saya tanya dekat orang security tu, saya kata lah, bang,
tadi ada nampak tak budak kecil rambut tok cang, baju silver, saya punya kakak punya anak main dekat sini tadi. Betul-betul dekat sebelah you punya kaunter. Lepas tu dia kata, tak ada bang, dia kata, mana ada, saya dekat sini memang tak ada perasan siapa-siapa main kat sini ataupun keluar. Saya cakap dalam hati, saya kata, ya Allah, siapa pula yang aku dah pegang tadi, saya kata kan, patutlah tak nyaut. Tu katakan bila dah waktu tu masing-masing semua dah tak sedar hati dah. Sebab tempat tu dia macam semacam lah, dia macam sunyi semacam, and then macam suram tu tempat tu, tak nampak macam meriah ke apa, walaupun dia playground, tapi kita dapat rasa something lah kat situ kan. Lepas tu saya cakap dengan akak saya kata jomlah kita balik lah kan, macam dah lewat sangat dia ni kan. Tu waktu nak balik tu dah sampai dekat rumah, tak ada apa lagi. Tak ada apa. Lepas malamnya adik saya yang lelaki tu, dia nak pergi kerja. Dia kata dia naik kereta malam tu, tiba-tiba dia sampai saja dekat tempat kerja, orang dekat tempat kerja dia nampak ada budak kecil tengah duduk dekat pangku dia. Betul-betul dekat pangku dia. So waktu tu orang yang nampak tu pun ingat yang adik saya ni bawa anak buah dia lah. Rupanya yang saya nampak tu dia ngikut balik. Dia ikut adik saya pula malam tu. Sebab adik saya dia kerja berdekatan dengan tempat playground yang kita orang main tu. Mungkin dia nak tumpang nak balik ke, kita orang tak tahu kan. Lepas tu bila dia kata dia dah nampak je, orang tu dia punya manager dia tanyalah adik saya. Dia kata, "Ma, kau bawa anak buah kau ke?" Tak adalah, kat mana ada kan, saya seorang je. "Iya ke?" Dia kata, "Tadi aku nampak ni, ada budak duduk kat pangku kau, tapi mukanya macam terbakar." Dia kata muka macam terbakar, dia cakap, dengan rambut botaknya. Saya cakap, alamak, sebab benda ni kan menyerupai. Jadi tapi dia memang yang pasti dia budak kecil lah. Dia menyerupai. Lepas tu jadi adik saya kata, bila dia dengar manager dia cakap macam tu, dia nak confirm, dia tanya manager betul. Dia kata, "Ya betul kak, akak nampak real ke atau sama-sama?" "Ya, akak memang nampak. Akak nampak betul. Dia duduk kat pangkuan kau. Memang akak nampak duduk kat pangkuan kau. Macam kau tengah bawa orang. Bukannya dia duduk dekat sebelah. Duduk kat atas pangkuan kau." Adik saya dah mula tak sedar hati. Lepas tu jadi kan, adik saya bercakap dekat dalam kereta lah, macam dia nak macam mana bertoleransi lah dengan makhluk tu, konon-kononnya nak bercakap kan. Dia cakap lah dengan makhluk tu, dia kata, "Aku dekat dengan tempat tempat rumah kau ni. Kalau kau nak balik, kau pergilah balik. Kau tak ikut aku balik." Tapi tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa respon waktu tu. Lepas tu sebab adik saya dia kerja tol, jadi dia bermalam dekat situ lah. And then pagi tu, lebih kurang dalam sebelum subuh dia dah nak balik. Waktu dia kerja, waktu dekat dalam tol semua okey, dia tak ada apa. Tapi bila dia dah nak balik tu, sekali lagi manager dia nampak cantik je budak tu duduk kat depan dia dalam keadaan adik saya tengah drive. Jadi manager dia buat mata terbeliak je dah. Manager takkan nak terjerit-jerit, panggil lah, "Ma, berhenti, aku nampak ada lagi." Takkan dia nak panggilan. Dia pun dalam keadaan macam tu, dia terbeliak mata, dia tengok macam tu. Tapi dia hantar WhatsApp lah dekat adik saya. Dia kata, "Ma, benda tu ada lagi tu dekat dalam kereta kau. Aku nampak dia duduk kat pangkuan kau. Sumpah." Adik saya pun bila dengar macam tu, dia pun tak sedar hati lah. Dia pun pergi balik dekat tempat yang kita orang bermain tu. Dia betul-betul dekat area playground indoor tu, dekat area bawah tu lah. Sambil tu dia cakap, "Aku dah sampai tempat kau ni. Kau tak payahlah ikut aku balik. Kau pergilah balik ke tempat kau. Aku penat lah. Aku lah dengan kerja ni, takkan aku nak main dengan kau." Tapi dia kata tak ada apa-apa nyaut lagi lah, dia kata kan. Lepas tu dia duduk kejap 10 ke 15 minit kat situ sambil buka pintu dengan mengharapkan si budak tu dah balik lah. Lepas tu dia pun baliklah rumah pagi tu dalam keadaan penatnya dengan letihnya. Dia kata sampai dekat rumah, part adik saya dah settle dah. Yang ni part anak buah saya pula. Malam besoknya lah, dia kena dia kata dia tengah tidur, tiba-tiba dia kejutkan mak dia. Anak buah saya ni umur dalam
6 tahun itulah, kira besar jugalah. Dia dah boleh bercakap dengan betul-betul fasih kan. Lepas tu dia kejut mak dia. Dia kata, Mami, bangun Mami. Dia kata, ada kawan tu ada kawan panggil. Mak dia berbangun, mak dia kata, hey, tidurlah, malam-malam buta ni. Mana ada kawan dalam bilik ni? Kita berdua je, Aurah. Kau jangan buat pasal, kita berdua je dalam bilik ni. Lepas tu jadi yang anak dia tergamam. Dia kata, Mami, tu ada kawan tu. Dia panggil tu, dia ajak main Mami. Kakak saya pun dia dah takut. Malam tu juga dia pasangnya surah apa-apa, and then dia ada daun bidara punya spray sembuh tu. Saya kata kat kakak saya dah, kalau apa-apa berlaku, sembuh je kat dalam bilik tu ataupun kat dalam rumah tu, saya kata, ataupun sembuh kat muka masing-masing. Dia cakap kan, kalau ada penampakan apa-apa, sembuh kat muka masing-masing. Lepas tu jadi dia dah sembuh kat muka anak dia. Tiba-tiba anak dia kata, tak adalah, kawan tu dah tak ada. Lepas dia dah sembuh-sembuh, dia kata, tak ada Mami, tak ada, kawan dah pergi. Lepas tu lagi Mami dia pun tepuk dia balik lah, suruh dia tidur. Tepuk, dia dah tidur. Kali ni Mami dia pula kena, kakak saya pula kena. Dia kata bunyi dekat belakang dia lah, sebab dia tidur kira belakang dia tu ada ruang. Sebab dia tidur menghadap anak dia, jadi belakang dia tu ada ruang lah. Dia kata tiba-tiba dia kata dekat belakang dengar bunyi budak tengah gelak. Macam tu. Dia cakap, ya Allah, dia kata, sudah, dia cakap, benda dia bersambung-sambung ke? Dia cakap, betul kata benda ni saya tak balik ke tempat dia kan. Dia cakap, lepas tu lagi kakak saya tak dapat nak tidur, demam kakak saya bila kena ganggu macam tu. Tapi kakak saya dia memang dia tak nampak apa lah. Lepas tu lagi kakak saya beritahu saya, dia kata, Dik, yang kau nampak tu, benda tu ikut balik lah Dik, dia kata kan. Masalahnya adik cik tu, adik kita orang yang bongsu tu lah, yang lelaki bongsu tu, dia kata adik cik pun nampak juga masalahnya. Manager semua nampak budak kecil tu kan. Masalahnya yang kita orang nampak tu penampakan budak. So, memang saya confirm lah, benda tu pun datang daripada situ lah, saya kata kan, yang kita nampak tu. Lepas tu saya duduk jauh, saya duduk Kelang, family saya duduk Sungai Buloh. So perjalanan nak pergi ke rumah family saya dalam 1 jam lah. Jadi saya kata kat kakak saya, tak apalah macam ni, nanti hari abang cuti, abang datang rumah, saya gelarkan diri saya abang lah dengan kakak saya kan. Saya kata nanti abang datang rumah, abang pagar rumah. Saya cakap macam tu kat kakak saya. Dan bila saya sampai je dekat rumah tu, anak saya umur dia 1 tahun 5 bulan. Masuk je rumah tu, anak saya terus melalak. Dia macam melalak, dia macam ibarat kepala dia jatuh dekat atas lantainya tu. Lepas tu lagi saya macam saya kata, ya Allah, saya kata ni memang ada sesuatu ni, saya kata kan, buat anak aku sampai melalak macam ni. Lepas tu lagi tak apalah, saya suruh wife saya pegang. Tak apa, saya cakap, kau cabar aku kan, tak apa. Wife saya pegang. Lepas tu saya pergi dekat penjuru kiblat. Saya azan rumah tu, sekuat-kuatnya saya azan. Rumah tu 2 tingkat, saya azan dekat bawah dulu. Azan. Lepas tu saya azan kat belah atas pula. Lepas tu lagi sambil tu saya bertoleransi lah, saya bercakap lah kan. Saya kata, kalau kau nak ajak bermain, kita orang tak berminat nak main dengan kau. Pergi main jauh-jauh, saya kata. Pergi balik tempat asal usul kau kan. Kalau kau cuba cabar aku lagi, kau jangan tanya kenapa. Kalau kata aku halau kau dengan cara lebih kasar lagi. Aku cakap baik-baik macam ni, kau kacau keluarga aku ya. Lepas tu jadi Kang, lepas dah saya dah cakap macam tu, anak saya lepas saya azan, dia terus diam. Demi Allah, dia terus diam. Saya pun macam, okey lah, saya kata kan, mungkin dah lega lah, tak ada apa kot. Sebab anak saya waktu dia menangis tu, dia memang tak nak buka mata. Dia macam nampak dan dia tak nak buka mata. Dia macam takut nak buka mata tu. Kemudian bila dah settle yang azan tu, dalam rumah tak ada apa-apa dah lah. Dah tak ada apa-apa dah. Lepas tu malam kejadian tu pula, kakak saya dia dengar bunyi orang ketuk tingkap kalau tak silap saya, ataupun bunyi budak bermain dekat luar tingkap bilik kakak saya tidur tu. Saya tak sure dia dengar bunyi budak bermain ke ataupun budak ketuk tingkap, tapi dia kata dia dengar suara budak dia cakap. Tapi bukan dalam rumah lah, tapi kakak saya kata dia dengar budak tu macam cuba-cubalah nak masuk dalam rumah. Dia kata apa yang dia cakap, dia kata maaf. Dia cakap macam tu lah, dalam keadaan konon dia sedih lah. Dia kata dia minta maaf kan.
Tapi akak saya tak layan. Saya kata kat akak saya cakap, "Kak, macam biasa ambil je daun bidara punya air sembur je dekat tingkap. Lepas tu baca-baca sikit, tiup, itu terus tidur." So lepas tu yang tu settle lah, Alhamdulillah. Sampai hari ni tak ada apa-apa berlaku lah yang bahagian budak kecil tu. Dia macam gangguan budak kecil ini kan. Dan ada tak Apek tahu punca budak ni ikut? Adakah disebab ada tertarik sesuatu ke, nak cari mak angkat baru ke apa? Yang saya ada dengar daripada kakak saya, dia cakap ni dia kata budak kecil tu mungkin diikut balik sebab dia berkenan dengan anak buah saya yang perempuan tu. Mungkinlah dia berkenan, so dia ikut balik. Ataupun tempat playground kita main tu mungkin ada budak yang dah meninggal, tapi bukan meninggal kat situ, maksudnya yang dah meninggal ke, dah mati ke, jadi roh dia yang tak tenteram datang kat situ nak main ke apa, dan bila nampak kita orang seja-seja dia pun ikut balik. Lebih kurang lah macam tu. Tapi itu mungkin more kepada jin lah. Yalah. Kan? Sebab dia main waktu-waktu tu pun waktu peralihan, waktu pun nak maghrib kan, waktu senja. Jadi benda-benda tu memang sukalah tengok kita main kat luar. Dia pun masa tu dah tengah aktif kan. Dia tengok ada kawan, dia ikutlah balik. Betul. Aku rasa lah kan. Tapi game indoor maksudnya dalam mall lah. Betul, dia dalam mall. Dia ber-aircon lah kiranya. Okay, faham. Dia ada bola-bola warna-warni tu kan. Betul. Okay, baik. So indoor ni dia lebih selamat sikit lah yang saya pergi tu, sebab tempatnya semua penuh dengan sponge. So saya tak adalah takut nak lepaskan diorang. Faham. Jarang-jarang dengar indoor punya taman tema ni. Sampai budak-budak pun suka main kat playground. Itu lah, selek juga diorang lah nak main dalam aircon. Betul, bijak juga. Nak yang berbayar pula tu. Yang free tak nak. Selalu dengar dekat luar yalah, buayan. Itu biasa Kan? Dah span wah. Jadi sebagai peringatan jugalah kan. Jadi kalau dah waktu maghrib, walaupun dalam mall kan, kalau boleh jangan main dah kan, berhenti main. Kalau nak main mungkin lepas tu lah, baca doa dulu ke sebelum nak main tu kan. Okey, baik. Itu cerita yang pertama. Ada cerita yang kedua? Okay, so cerita yang kedua minggu lepas, tak silap saya, hari Isnin malam pukul 1 pagi saya baru balik daripada rumah mak saya lah. Macam biasa, sebab setiap hari cuti, saya cuti Isnin Selasa. So Isnin tu memang saya akan pergi lepak-lepak rumah mak saya lah dekat Sungai Buloh tu. Lepas tu malam tu balik dalam pukul 1 pagi. Sebab saya suka balik tengah malam sebab jalan tak jam. So suasana pun sejuk. Saya malah nak balik dalam keadaan jam kan. Tapi itulah, balik dalam keadaan tak jam tu kita pula macam-macam lah kena malam tu. So malam tu dekat kawasan Bukit Raja, kalau tak silap saya, highway Bukit Raja. Saya tengah drive, tapi saya drive memang agak perlahan lah sebab saya malah nak rushing sebab jalan pun tak jam, buat laju-laju kan. So, waktu tu saya tengah ambil lane kiri, lane tengah. Dia ada 3 lane, so saya ambil lane tengah. Saya drive macam biasa. Tiba-tiba kejap lagi tengah drive, saya macam biasa, dia tak tidur dekat sebelah sebab dia nak pastikan yang saya ni tak, sebab dia memang confirm dia akan macam mana cakap, dia akan agak lah sebab kalau balik malam biasa saya akan nampak macam-macam penampakan. So wife saya dia nak pastikan yang saya ni normal lah sebab dia tak nak saya ni terfikir-fikir ke apa yang kalau nampak. Lepas tu malam tu tengah drive, pasang lagu-lagu biasa lah. Dan tiba-tiba dekat highway, radio tu bukan bertukar tau. Radio tu macam bunyi tak ada line. Macam ibarat kita ni masuk dekat dalam mall kan, kalau kata kita tengah pasang radio, masuk mall kan siaran hilang. Ataupun masuk dekat lorong-lorong lorong mesti dihilang bunyinya. So terkejut jugalah saya cakap dekat wife, kata kita dekat highway ni, kata macam mana bunyi radio ni boleh hilang kata kan. Try tukar siaran lain. Ada kejap tu hilang, tukar lagi yang lain, ada kejap tu hilang. Yalah, saya tutup lah, saya kata saya tutup kan. Tak apalah, biar je lah kan, tak payah dengar lagu malam-malam ni kan. Lepas tu lagi borak-borak dengan wife. Tiba-tiba saya daripada lane tengah tu, tengah drive, saya nak masuk lane kanan.
Masuk lane kanan, saya bagi signal kanan lah. Tapi mata saya ni, saya tengok side mirror kiri. Saya tak tengok sisi kanan lah. Mula-mula saya dah tengok side mirror kanan, tapi saya confirm belah kanan tu tak ada kenderaan. So saya tengoklah yang belah kiri pula kan. Saya takut ada kenderaan ke apa rushing nak masuk potong kita orang ke apa kan. So saya tengok belah kiri. Dalam tengah tengok belah kiri tu, saya pun masuk kereta saya ke kanan, tapi keadaan kepala saya ni dekat bahagian kiri lagi. Lepas tu jadi bila saya dah masuk lane kanan tu, saya nak toleh ke depan lah. Bila saya nak toleh ke depan, tiba-tiba dekat belah kanan saya tu, saya nampak waktu tu ada macam lelaki, muka dia agak hancur, lidah terjelit, mata berdarah-darah. Muka berdarah-darah, mata dia berlubang. Tapi saya memang confirm kawasan yang selalu tu mungkin dia pernah berlaku kemalangan ke apa, mungkin ada apa jin ke apa kan yang menyerupai roh-roh yang tak tenteram dekat situ ke apa. Bila saya nampak je, saya pun terus break, mengejut. Saya break sebab Allah Akbar saya cakap kan. So wife saya pun kata, yang tak ada apa dah, jalan. Sekejap lagi saya kata kat wife saya cakap, ya Allah yang sakit jantung, yang saya terkejut. Aku dah muncul macam tu tiba-tiba dengan lidah terjelirnya. Saya kata dah lah kau bawa perlahan. Kalau buat laju memang saya pun tak perasan. Kalau bawa laju jezak, hilang macam tu lah. Kita pun tak perasan. Ni kita bawa perlahan, memang nikmatilah nampak muka dia macam tu. Saya pun kata terkejut lah bila nampak macam tu. Lepas saja saya nampak dia, anak saya macam biasalah dalam kereta, tiba-tiba tengah tidur dia merengek-rengek, nangis-nangis. Lepas tu bila dia nangis-nangis, saya pun dalam kereta tu saya azan jugalah. Saya satu je saya punya style. Kalau saya baca ayat kursi tak jalan, saya azan lah. Sebab kalau azan insya-Allah, kalau azan tu bagi saya memang ending lah, ending dia. So lepas saya azan, alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Sampailah dekat rumah. Rumah kita orang ni duduk dekat macam kawasan-kawasan hutan tau. Rumah kawasan perkampungan lah, kawasan hutan. Rumah saya ni pula belah dalam. Lepas tu bila dah sampai saja dekat rumah, saya keluar je daripada kereta. Tiba-tiba saya dengar bunyi macam ada orang bercakap dekat sebelah hutan rumah kita orang ni lah. Bunyi macam bercakap lah, macam dia kata, "Bang, baru sampai ke bang?" Dia cakap macam tu. Saya pun siapa yang tengah-tengah malam ni panggil aku, kata ni dah sampai ke belum kan. Saya pun ingat jiran-jiran tetangga lah, sebab jiran memang jauh rumah dia. Memang rumah sebiji-sebiji, rumah kampung, rumah sebiji-sebiji jauh-jauh. Saya pun cakap, alamak, saya kata siapa pula yang tegur malam-malam buta. Saya cakap kan, takkan orang nak apa mikat burung malam-malam kan. Sebab orang kampung kan selalu mikat burung. Lepas tu saya pun cakap, alah siapa pula yang tanya baru sampai ke bang, malam-malam buta ni. Keluar kereta dalam waktu tu dekat dalam kereta lah. Saya tak bagi dia turun sampai saya dah buka rumah, lampu semua, baru saya bagi dia masuk. Saya takkan bagi dia keluar sampai saya dah settle buka lampu apa semua. Lepas tu jap-jap bila saya dah dengar macam tu, saya buat tak tahulah, malah layan. Lepas tu jap-jap bila saya nak pergi ke rumah, tiba-tiba pokok dekat kawasan yang saya dengar suara tu bergoyang macam angin kuat, tapi dekat situ sahaja dia goyang. Dia goyang kat situ. Saya pun macam musang ke saya kata kan. Takkan musang, takkan monyet saya kata. Lantaklah buat tak tahu je lah saya kata kan. Buat tak layan lah. Lepas tu jadi sebelum nak masuk ke rumah tu, saya baca-baca sikit, saya tiup kat anak saya dekat isteri saya. Lepas tu saya macam bawa ada orang lah, saya tarik dia orang masuk ke dalam rumah. Dalam rumah, lepas tu sambil saya tutup pintu, saya duduk kat luar sekejap. Saya tunggulah, takutlah ada apa-apa kan. Jadi saya tak nak ada benda-benda tu masuk rumah. Kalau kau nak borak dengan aku, borak kat luar, jangan borak dalam rumah. Saya kata kan, nak borak kat luar kan. Duduk kat luar sambil sapik. Tapi lepas dia dah kena ganggu-ganggu tu, dah tak ada apa-apa ganggu lah. Kira dia pun dah pergi kot. Mungkin dia tengok manusia ni tak boleh jalan ni, biasa aku takut korang takut. Macam tu lah. Saya pun buat tak tahu je lah, duduk kat luar, tunggu, tak ada apa-apa. So lepas tu saya masuk rumah, mandi macam biasa. Yang tu yang cerita kedua. Okey, jadi dia tak ada lah masuk sampai rumah Tak ada, alhamdulillah tak ada. Saya baik. Pasal kita risau tadi ada lagi ikut masuk dalam. Okay, jadi kalau yang ni dia lebih kurang yang pertama tu jugalah. Cuma mungkin yang ni dia tepi jalan punya edition. Kan. Jadi
Lepas tu tak adalah rasa kat rumah ada bunyi-bunyi macam ada bumbung ke, atau isteri pula atau anak berengek lagi, tak ada Oh, buat masa ni kat luar saja. Dalam rumah tak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah lah. Dalam rumah so far okey lagi lah. Oh, kat luar tu dia memang duduk situ ke ataupun dia dah belah ke macam mana? Yang dekat luar ni sebelum saya kena family kira saudara mara yang dekat sini kan, duduk berdekatan sini pun kena juga. Diorang kena, tapi ialah sebab kawasan-kawasan hutan kan, jadi kita faham lah. Jadi malas lah kita nak melayan kan. Kalau tempat tu macam bandar tiba-tiba ada macam tu, kita pelik lah juga. Tapi sebab hutan, jadi kita ya tak ya je lah. Kita balik, saya dah jadi macam lali lah. Balik ke 1 pagi 2 pagi, kalau nampak ke apa, kita buat tak tahu je kan. Memang nak masuk kawasan rumah saya tu memang kena lalu hutan-hutan. Memang ekstrim sangat-sangat. Dengan lalu ranting-ranting kayunya, dengan lalu pokok-pokok besar. So yang tanya tu duduk dekat area hutan lah. Betul, dia duduk dekat area hutan. Dan dekat situ hutan tu pula memang tak ada rumah-rumah ke dekat belakang tu ke, ladang-ladang kambing ke, ladang lembu ke, tak ada. Memang sebelah tu hutan, parit, hutan. Jadi kawasan yang Api nampak tu memang selalunya tu kawasan kemalangan ke macam mana? Yang saya lalu tu biasanya kalau kawasan kemalangan, kalau orang-orang Sungai Buloh biasanya diorang tahu dekat kawasan Mokhtar Dahari, tak silap saya, jalan yang top Kemalangan. Mungkin kawasan yang saya lalu tu wallahualam, saya tak tahu yang tu pernah kemalangan berlaku ke ataupun dia jin yang berlega-lega. Maksudnya dia dekat mana-mana tempat highway. Dan saya rasa kebanyakan orang yang aksiden kemalangan, ada yang sampai meninggal tu, mungkin sebab benda-benda macam ni datang terkejutkan orang kat tengah jalan. Ya boleh jadi. Kalau saya tak boleh kawal malam tu, saya rasa mungkin steering saya dah lari dah tu. Sebab kita nampak ada orang kat tepi tu kan, kita pun terkejut. Yalah, boleh jadi juga benda ni asbab jadi kemalangan kan. Sebab aku pun pernah ada pengalaman yang mana aku tengah mandu, aku nampak benda tu. Nasib baik kita Allahu Akbar, okey, tegakkan steering, jangan pergi kiri kanan. Kan. Tapi ada juga edition yang mana aku dengar di tengah mandu pom dia pergi kat tempat lain. Kan ada yang mandu tiba-tiba rupanya tak memandu pun ada. Aku pun sama juga macam kau, tapi aku punya lain. Macam mana? Aku tengah hantar mak aku pergi umrah masa tu, nak pergi KLIA ni, tiba-tiba lori terbalik. Aku tu astaghfirullahaladzim, aku kata tepuk, kau kenapa? Kau nampak lori terbalik? Terbalik mak, macam final destination tu. Tapi tak ada. Tak ada. Hai. Tiba-tiba elok lori tu aku potong sebelah. Aku tu ini ayal ke apa ni? Ambil barang ni weh. Aku sampai masa tu Dak Syed lah, member aku ada duduk sebelah. Kau pasal ni? Dia teman aku kan. Nanti balik kan seorang-seorang lah. Aku minta dia teman, dia pun terkejut. Kau pasal ni? Aku nampak lori tu balik. Elok ni lori ni. Oh ya Saya dia yang kejutkan kau. Sedangkan aku dalam keadaan terjaga. Dia memang nampak aku jaga pun, tak ada tidur pun. Tapi memang nampak masa tu malam. Yalah, macam-macam lah benda ni. Kadang-kadang dia mungkin nak tak dapat sesatkan kita kan, nak cederakan ke, wallahualam lah kan. Tapi boleh jadi macam-macam perkara. Macam Hafiz cerita ni first time aku dengar. Nampak lori tapi tak ada. Kan, kita pun tak tahu. Tak tahu lah lori mana ni, tak tahu. Adakah time lapse ke kan. Nah, aku ni kan orang cakap banyak tengok kartun ni kan. Okey, jadi apa pun menarik. Kita nak berterima kasih kerana sudi berkongsi 2 cerita atau 2 pengalaman ni yang kita boleh ambil iktibar. Yang lain lagi yang mana berkeluarga kan, yang ada anak kecil. Jadi nak jadi pembimbing keluarga ni, inilah salah satu cabaran jugalah kan. Yang mana mungkin ada mak ayah yang tengok mungkin anak kalau nangis tu nampak normal lah, nangis aku kan. Tapi tak berhenti-berhenti nangis. Jadi mungkin nak perlukan rawatan kan. Sebab mungkin ada benda yang dia nampak, kita tak nampak. Dan berhati-hatilah bermain di playground. Okey, baik. Okey, mungkin kita ada nak cakap sedikit sebelum kita tamatkan sesi video kali ni, Apek. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih juga untuk tim Santai Chill dan juga followers tim Santai Chill. Saya ada tengok komen-komen dan saya agak terharu lah sebab ramai yang support. Alhamdulillah lah, saya happy sangat-sangat. Saya tunjuk kat wife, saya kata tengok, kata Alhamdulillah, kata dapat sambutan, saya cakap. And then yang kedua, saya nak pesan pada family-family yang dah berkeluarga, yang ada anak-anak kecil kat luar sana, supaya berhati-hatilah, main dekat indoor ke outdoor ke, tak kisah dekat mana-mana pun,
kalau boleh sediakan apa-apa yang patut. Kalau kata ibu bapa yang kata apa, pandai berubat, pandai merawat, lagi elok lah. Cuma berhati-hatilah pergi ke mana-mana. Itu saja pesanan dari saya. Jadi amalkan macam tadi apa yang cakap kan, azan, baca ayat kursi, lagi doa naik kenderaan lagi satu. Itu pun penting juga. Ingatan untuk diri sendiri dan pada semua umat Islam jugalah kan. Walaupun di bulan Ramadan. Okey. Jadi kita nak terima kasih lagi sekali pada Apek kerana sudi berkongsi. Mungkin kalau ada lepas ni, insya-Allah kita akan lanjutkan pada part seterusnya. Kalau korang nak komen dekat bawah. Dan pada korang juga, terima kasih kerana menonton dari awal sampai habis. Dan pada korang yang support kami dari dulu hinggalah sekarang. Jadi sebelum kita tamatkan video macam biasa, Hafiz, lagi pula nak raya ni kan, nak cari duit tepi, nak beli baju raya itu ini kan. Macam mana kita ada Export Overseas Academy yang korang boleh belajar macam mana nak set up account eBay dari A hingga Z, macam mana nak cari produk dan macam mana nak dapatkan pulangan tu dalam USD. Betul. Dan korang boleh klik link kat bawah ni untuk join kelas. Dia akan ajar kau macam mana nak set up, macam mana nak withdraw, macam mana nak jual produk, macam mana nak buka gudang kat USA pun ada. Dan yang paling penting, jadilah warga negara Malaysia yang punya pendapatan USD. Itu dia. Yang penting tu ilmu. Belajar macam mana nak berniaga tu. Belajar kat mana, link kat bawah, daftar sekarang. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe yang mana dah subscribe. Thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.